Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sejahtera, apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Mungkin ada yang tengah dah tak sabar, dah get ready sebenarnya. Apa nak belajar hari ni kan? Sabar. Kita ambil nafas kejap. Kan dalam masa yang sama suka saya ingatkan diri saya dan anda semua untuk kita sama-sama patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, yang mana kita nak kena sentiasa menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Dan yang paling penting juga, bila mana kita keluar ke tempat awam, diwajibkan memakai pelitup muka serta sentiasa ataupun kerapkan kita panggil sanitasi tangan kita untuk kita nak membasmi kuman dan juga kita nak memutuskan rantaian wabak COVID-19. Baik, untuk hari ini kita nak belajar subjek matematik. Tapi siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru ini. Manjada wajada, itu dia tagline guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syamil. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Nampak Cikgu sihat, nampak Cikgu ceria. Cikgu dah ready sebenarnya Cikgu nak kongsi ilmu pada hari ini Cikgu. InsyaAllah ready. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu Cikgu, kita nak kena patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Jom, saya nak bawa Cikgu ke meja keramat saya. Itu dia. Kita menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita memakai pelitup muka. Bila dah jaga penjarakan fizikal Cikgu, kita boleh buka kita punya face mask Cikgu. Okey, boleh buka kita buka, kita simpan. Kalau kita ada kes ataupun kita ada tempat penyimpanan untuk face mask kita, boleh masukkan. Kan macam Cikgu ada juga. Saya ada plastik anak saya. Itu yang comel tu. Plastik anak pun boleh. Yang penting ada, ataupun kalau tak ada boleh lipat masuk dalam poket. Itu dia dah masuk, kita letak elok-elok kan. Kemudian itu dia, boleh Cikgu? Boleh. Alhamdulillah, itu dia. Walaupun anak punya, okey. Boleh letak ada Cikgu, okey. Alright, kita nak terus dengan sanitasi tangan kita Cikgu. Saya mulakan Cikgu. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian COVID-19 dan juga kita nak membasmi kuman kita kan, daripada terjangkiti dengan COVID-19 ini, insyaAllah. Itu dia. Alhamdulillah. Baik Cikgu. Cikgu dah ready ke Cikgu? InsyaAllah ready. Hari ni bila dah buka pelitup muka ni, nampak ganteng, handsome Cikgu kita yang bersama dengan kita hari ini, insyaAllah nak mengajar subjek matematik ataupun topik lebih khususnya adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Ya, tepat. Itu dia. Yes, tepat sekali Cikgu bagi. Okey, baik Cikgu, kita tak berdua, yang mana kita akan ada juga pelajar-pelajar, murid-murid kita daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran kita. So kita nak mengucapkan selamat datang kepada murid-murid daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar? Boleh unmute mic. Apa khabar semua? Baik. Khabar baik. Hai, khabar baik. Itu dia, kita ada rakan-rakan daripada SMK Danau Kota Kuala Lumpur. Mungkin kita nak berkenalan dengan semua murid-murid satu persatu. Boleh kita mulakan dengan Khairul Zarifah, Khairul Azhar. Ya, saya. Assalamualaikum. Hai. Okey, mungkin boleh perkenalkan nama? Nama saya Khairul Zarifah binti Khairul Azhar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Danau Kota Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Itu dia. Dah ready nak belajar matematik ni? Khairul Zarifah? Dah ready ya? Sudah Cikgu. Dah Cikgu. Saya jadi Cikgu. Cikgu kita di sebelah ni. Saya ni jadi ketua kelas saya ni. Ni Cikgu. Ketua kelas. Baik, kita teruskan dengan murid kita yang seterusnya. Mungkin Iman boleh perkenalkan diri Iman.
Assalamualaikum. Nama saya Iman Khalis bin Muhammad Fadlidah dari Sekolah Menengah Kepasaran Danau Kota. Itu dia. Alright, kita nak teruskan dengan murid kita yang seterusnya, Hu In Ki. Hai, selamat sejahtera. Hai. Nama saya Hoa Inki dari SMK Danau Kota 2. SMK Danau Kota. SMK Danau. Saya ingat ke terlupa nama sekolah tadi. Okey, kita teruskan Firas Syahmi. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Firas Syahmi dari SMK Danau Kota. Okey. Itu dia. Terusnya Samzi Jian. Selamat sejahtera, nama saya Samzi Sian dari SMK Danau Kota. Okey, kita teruskan dengan Lu Ji Yang. Selamat sejahtera semua, nama saya Long Ji Yang dari SMK Danau Kota. Okey, semua dah ready ke nak belajar subjek matematik kita pada hari ini? Kalau dah ready, cuba thumbs up sikit. Itu dia. Semua dah bersemangat kan. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan mungkin kita nak teruskan dengan untuk kita panggil ada format peperiksaan nak diperkenalkan untuk SPM 2021. Silakan cikgu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton di sana. Okey, seperti yang saya telah jadualkan di sini, ini merupakan format peperiksaan SPM Matematik kod kertas 1449. Okey, yang akan bermula mulai tahun ini. Okey, kalau kita lihat dekat sini, format kertas dia nampak macam sama tapi ada berbeza sedikit dengan format sebelum ini. Okey, kalau kita boleh lihat dekat sini, kita ada kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, kertas 1 ada 40 soalan. 40 soalan ni soalan apa? Soalan aneka pilihan. Ini bermaksud setiap satu soalan akan diiringi dengan 4 pilihan jawapan. Tapi dalam 4 tu satu saja jawapan yang betul. Jangan salah lah dekat situ. Kena pilih yang tepat. Ya, kena pilih yang tepat dan kena jawab semua soalan. Berapakah masa yang diperuntukkan? Okey, masa yang diperuntukkan untuk kertas 1 dijawab adalah 1 jam 30 minit. Dekat sini kita boleh nampaklah siapa, kalau ada penonton yang dah lepas SPM menonton kat sini mesti rasa cemburu kerana masa ditambah. Selalunya memang keluar dia peperiksaan, cikgu saya tak cukup masa, cikgu saya frust, sikit lagi saya nak dapat jawapan. Pengawas peperiksaan ambil kertas saya. Tapi untuk format yang terkini ini, kertas 1 tambah 15 minit. Kalau sebelum ni 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit saja. Tapi kali ini tambah 15 minit jadi 1 jam 30 minit. Okey, apa peralatan yang boleh dibawa ke dalam dia peperiksaan? Kalkulator saintifik lah. Kalau kita lihat dekat sini, saya ada bezakan untuk kertas 2 ada pertambahan alatan tu. Okey, sekarang kita pergi dekat kertas 2. Perbezaan yang ketara di sini adalah terdapat 3 bahagian. Berbanding yang sebelum ni hanya 2 bahagian saja, bahagian A, bahagian B. Okey, seronoklah bila tengok dekat sini. Seronok yang batch sebelum ni. Sebab 2 bahagian saja. Tapi yang batch mulai tahun 2021 ni, dia sedih sikit lah, dia ada bahagian C, ada tambah 1. Tapi balance lah cikgu, kan ditambah masa dekat kertas 1. Betul. Dia ada kebaikan dekat kertas 1. Tapi kertas 2 tu dia balas balik lah, dia macam tu. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, kertas 2, kita ada bahagian A ada 10. Banyak soalan ni. 10 soalan, 40 markah. Okey, tapi janganlah ingat 10 soalan tu, satu soalan sampai 5, 6, 7 tak adalah. Dia akan susunlah. Susunan markah tu sehingga semuanya berjumlah 40 markah. Okey, tapi bahagian A ni kita kena jawab semua. Bahagian A jawab semua. Okey, bahagian A ni soalan dia nak kata senang pun tak jugalah kan. Kita tengoklah ras kesukaran dia nanti. Kemudian kita ada bahagian B. Ada 5 soalan, 45 markah. Okey, cuba kalau tengok kat sini. Bahagian B. 5 soalan tapi 45 markah. Wajaran dia banyak kan? Bila wajaran dia banyak, maksudnya satu soalan tu markah dia mesti besar lah. Bila markah dia besar, dekat sini dia akan bagi soalan yang kita panggil soalan berstruktur. Maknanya ada pecahan A, B, kena jawab satu-satu. Yang bahagian A tak ada. Direct saja. Tak apa, kita akan tengok nanti bentuk-bentuk soalan yang
mewakili bahagian-bahagian inilah. Okey, seterusnya bahagian C. Okey, bahagian C diberi 2 soalan, pilih satu saja. Okey. Ini tak kena jawab semua sekali. Yang ini tak, yang ini jawab satu saja. Tapi banyak markah dia tu, 15 markah. 15 markah untuk 2 soalan. Untuk satu soalan 15 satu soalan. markah. Kalau 2 soalan 30. Ya. Nanti terlebih markah. Sebab dia kertas 1 40, kertas 2 100. Nanti kalau tambah lagi dia jadi 115 pula. Ya. Okey, dia jadi macam itulah. Okey, masa yang diperuntukkan untuk kertas 2 jam 30 minit. Sama macam format KBSM yang sebelum ni. Tapi untuk peralatan yang boleh dibawa ke dalam dewan peperiksaan adalah kalkulator saintifik dan alatan geometri. Alatan geometri ni macam pembaris kan, sesiku, protektor, jangka lukis macam tu lah. Okey, ini saja secara ringkas pengenalan untuk format terkini KSSM yang akan dimulakan pada tahun ini. Ya, itu dia. Saya nampak ada dalam kalangan murid-murid kita ni yang tersenyum lebar bila cikgu cakap ada tambahan 15 minit untuk kertas yang pertama, tapi bertukar wajah bila yang kedua tu ada 3 soalan. Tapi apa pun, kejap lagi kita nak bersama dengan Cikgu Syamim untuk go through satu persatu, ataupun kita nak cuba cek ataupun kita nak tengok belajar berkenaan dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Pada pendapat saya, subjek matematik SPM tahun ini agak sukar dan mencabar kerana banyak formula dan format baharu. Jadi, harapan saya selepas belajar matematik dengan Cikgu Syamim ialah dapat memahami cara menggunakan formula dengan lebih mudah dan menyelesaikan rumus matematik dengan lebih pasti. Pandangan saya terhadap matematik adalah sangat mencabar sebagai calon SPM 2021 kerana format yang baru dan juga soalan kebat yang sangat banyak. Harapan saya selepas saya belajar matematik dengan Cikgu Syamim, saya berharap saya dapat fahami soalan kebat, kehendak soalan peperiksaan matematik nanti dengan lebih baik. Dan pada pandangan saya, subjek matematik SPM agak susah dan mencabar sebab tahun ini silibus yang baharu. Saya pun sakit kepala dengan beli buku rujukan sebab pilihan yang sikit di pasaran. Cikgu Syamim adalah seorang cikgu yang berpengalaman banyak dalam mengajar matematik. Kalau saya mengikut jejak Cikgu Syamim, pastilah saya akan dapat keputusan yang cemerlang dalam matematik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 Didik TV, insya-Allah, dan kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Muhammad Syamil Ahmad Mustafa untuk sesi pembelajaran. Tapi tadi saya perasan waktu bersama pandangan murid-murid ada yang kata sampai pening kepala cikgu ni kan, silibus yang baru ni. Tapi pening kepala juga, SOP tetap kena jaga. Suka saya ingatkan diri saya dan anda semua di mana saja kita berada, terus patuh SOP, memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan juga lazimi ataupun kerap sanitasi tangan kita untuk membasmi kuman ataupun elakkan daripada terjangkiti dengan COVID-19. Baik, kita nak teruskan dengan sesi kelas kita cikgu untuk fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Silakan cikgu. Baiklah, cuba kita tengok dekat sini. Tajuk dia adalah fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembuli ubah. Ini merupakan bab 1 dalam matematik tingkatan 4. Ya. Okey, kalau saya juga dah sertakan 3 gambar dekat sini, sebenarnya banyak lagi gambar. Okey, kalau kita perasan, yang pertama ni, cuba Cik Azhar teka. Gambar apa ni yang pertama ni? Itu gambar jambatan cikgu. Betul, tapi dekat mana? Terengganu. itu namanya tembak. Nasib baik soalan tak keluar macam tu kan? Ya. Okey, ini jambatan Seri Gemilang dekat Putrajaya. Okey, saya ambil yang dekat-dekat je lah, supaya kita nampak dekat mana kita nak pakai tajuk ni dalam kehidupan seharian. Okey, sebenarnya saya nak tunjukkan bentuk dia. Cuba kita lihat kembali bentuk dia tu. Ya. Bentuk macam ada lengkung kan? Okey, macam mana dengan kabel elektrik ni? Juga melengkung. Macam mana pula dengan lintasan atlet yang sedang melakukan lompat jauh ni? Juga lengkungan. Nampak tak? Sebenarnya ini semua kita panggil dia parabola. Dan parabola itu boleh boleh ditulis dalam
fungsi atau persamaan kuadratik. Bentuk ni lah. Itu yang kita panggil kuadratik ni. Okey, tak apa membuang masa, kita lihat apa yang cikgu akan tunjuk dekat sini. Untuk kali ini, cikgu akan terangkan ada 4 standard pembelajaran yang kita kena capai lah. Okey, yang pertama, yang semua penonton ni boleh mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Lepas tu kita akan pergi yang kedua. Murid boleh kenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Yang ketiga, murid boleh menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan penambahan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik F dalam kurungan X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dan yang terakhir, murid boleh membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Bila habis semua ni, cikgu akan tunjuk soalan berbentuk peperiksaan lah, supaya lebih jelas tentang format tadi. Okey, boleh kita mulakan? Silakan cikgu. Baiklah, yang pertama, mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Baiklah, untuk perkataan pemboleh ubah ni kita dah belajar. Cikgu pasti semua sekali sudah belajar semasa di tingkatan 2 di menengah rendah. Apakah maksud pemboleh ubah? Ia adalah perwakilan atau kita boleh cakap dia adalah huruf atau simbol. Kalau perasan cikgu ada letak huruf X kat situ. Itulah pemboleh ubah. Di mana ia mewakili satu kuantiti yang boleh berubah nilai dia. Itu dalam maksud pemboleh ubah. Okey, sebelum kita mulakan, yang ini macam kita ingat semula. Menengah rendah kita dah belajar apa? Okey, yang pertama, kita ada ungkapan X tambah 3. Apa nama dia? Yang kedua, apa nama dia? Dan yang ketiga, apa nama dia? Okey, cikgu rasa cikgu nak tanyalah murid cikgu. Siapakah yang akan menjawab persoalan ini? Siapa ya? Cikgu rasa nak pilih Iman. Okey, Iman. Silakan Iman. Ungkapan yang pertama itu ungkapan linear, yang kedua pula ungkapan kuadratik dan yang ketiga pula ungkapan kubik. Okey. Kalau kita lihat betul jawapan dia, ketiga-tiganya betul. Wah, Iman dah study dulu ke ni? Okey. Sebenarnya cikgu tak sangka Iman boleh jawab yang ketiga tu. Sebab yang ketiga tu tak diperkenalkan lagi. Okey. Untuk ungkapan linear ni, mereka semua dah belajar lah ni. Semua murid kat Malaysia ni dah belajar semasa di tingkatan 3. Yang kedua tu ungkapan kuadratik. Yang hari ni kita baru nak masuk. Dan yang ketiga adalah ungkapan kubik. Okey, maksudnya Iman dah study siap-siap dah. Waktu sebelum live ni. Itulah. Okey. Baguslah tu. Usaha tu bagus sebenarnya. Perlu dicontohi. Persediaan awal. Okey, sekarang kita tengok pula ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, tadi cikgu dah terangkan maksud pemboleh ubah kan. Pemboleh ubah tu simbol atau huruf yang mewakili suatu kuantiti. So kalau kita lihat dekat sini, bila dia cakap satu, maksudnya ada satu huruf atau simbol sajalah. Dalam kes ni, X yang dipilih. Macam tu. Okey, yang bawah ni nanti dulu, yang atas ni dulu, yang besar ni. Okey, lepas tu kita kena tengok untuk pemboleh ubah yang X itu, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah X ialah 2. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, 2 itu adalah untuk kuadratik. Okey, sekarang kita lihat ada beberapa contoh di bawah. Cikgu akan tunjukkan contoh yang pertama ni. 4 tolak U kuasa 2. Ada berapa pemboleh ubah? Ada 1. Apa dia? U. Apa kuasa tertinggi? 2. Adakah ia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Ya. Betul. Yang ini yang betul. Yang kedua, betul juga. Yang ketiga, betul juga. Okey, yang terakhir, yang ini cikgu dah letak warna merah ni. Bingkai dia warna merah. Okey, yang ni cikgu nak tanya murid cikgu juga. Okey, apa kata Firas, boleh tak Firas jawab yang ni? Adakah ia ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Firas? Bukan, cikgu. Bukan? Kenapa? Cikgu nampak ada kuasa 2 dekat situ. Kenapa Firas?
Sebab punca kuasa 3M adalah M kuasa 1/3 dalam bentuk indeks. Jadi 1/3 bukan nombor bulat. Okey, bagus lah jawapan Firas tu. Betul lah yang ini. Wow. Saya pula suspend tadi. Menunggu betul ke salah jawapan ni. Yang ini sebenarnya mereka belajar semasa di tingkatan 3. Baguslah, itu bab 1 juga. Di mana punca kuasa 3 bagi M ni boleh ditukar bentuk kepada M kuasa 1/3. Okey. Macam ni lah contoh. Kalau saya boleh conteng dekat sini. Boleh. Boleh. Okey. Yang ini, kawasan ini, kita boleh ubah ke dalam bentuk M kuasa 1/3. Okey, kenapa tak keluar ni? Itu dia. Alamak, tulisan. Tak apalah. Ini M kuasa 1/3 lah ni. Okey, 1/3 ni, apa yang Firas cakap tadi, dia bukan nombor bulat. Sebenarnya, cikgu tak sangka dia cakap nombor bulat tu. Ingatkan dia nak cakap, cikgu, ni pecahan. Dia sepatutnya nombor bulat saja. Macam ni kan, 2. Yang ni tak ada apa-apa, ni 1. Maksud dia macam tu. Dia tak boleh pecahan macam ni. Betul lah apa yang dia cakap tu betul. Ini bukan ungkapan kuadratik. Itu dia. Okey, seterusnya kita tengok. Tadi kita nampak ada satu pembeli ubah. Okey, dalam kes ni cikgu letak X. Tapi lepas tu cikgu menyusun dia jadi macam ni. Okey. Kita ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Senang saja nak ingat dia. X kuasa 2 depan sekali. Okey. Kalau dia nilai depan dia ni, katakan yang A ni, nanti cikgu beritahu A tu apa. Nilai dia negatif pun tak apa. Letak je di hadapan sekali. Kemudian kita susun kuasa 1 di tengah dan tak ada kuasa. Maknanya tak ada X langsung di belakang. Okey, ini nama dia ungkapan kuadratik dalam bentuk apa? Bentuk apa tu? Bentuk am. Ya, bentuk am. Okey. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Di mana A dan B merupakan pekali dan C adalah pemalar lah. Pemalar tu nilai saja. Okey. Cuba kita tengok contoh dekat bawah tu. Okey. Cikgu dah sediakan 3 tambah 4X kuasa 2 tolak 7X. Cuba perhatikan perbezaan bawah ini, persamaan di bawah. Minta maaf, ungkapan ini bukan persamaan, ni ungkapan. Okey, nanti cikgu ceritakan kenapa dia bukan persamaan dengan ungkapan di atas ini. Apakah beza dia? Kedudukan. Kedudukan kuasa 2 lihat di tengah, sepatutnya di hadapan. Hadapan sekali. Betul. Lepas tu 7X 7X tu sepatutnya di tengah. Nampak? Macam flashback je ni. Terkenang zaman sekolah. Okey. Macam inilah hasil dia sebenarnya. Dan 3 di belakang sekali cikgu. Ya, 3 dekat belakang sekali. So bila kita lihat dekat situ, maksud pekali tu dia adalah benda yang dikalikan dengan X. Apa yang didarabkan dengan X? Contoh, tadi kan kita belajar X kuasa 2, pekali dia adalah A. So A kita ambil saja siapa depan dia. Kalau dia 4 macam ni, 4 ambil 4. Kalau dia negatif 4, ambil negatif 4. Macam B, tengok. Selalunya masalah murid sekarang ni, dia cuma ambil nilai dia saja, 7. Sepatutnya kena ambil simbol sekali. Negatif 7, baru betul. Kalau tidak nanti, subtopik seterusnya kita akan ada masalah lah. Okey, dan yang terakhir tu, 3 kan? Yang ni bukan negatif, sebab tu saya tulis 3 saja. Alright. Okey, sekarang jika dah faham tentang bentuk am, apa kata yang kuis ni cikgu nak pilih murid cikgu juga. Siapa yang bertuah? N-key boleh tak? N-key boleh tak jawab? Tolong penonton boleh, macam cikgu. mana nak macam mana nak susun ni ke dalam bentuk am? 4 tolak U kuasa 2. Dalam bentuk am, negatif U kuasa 2 tambah 4. Okey, negatif U kuasa 2 tambah 4. Apa yang Enki cuba buat? Dia cuba letakkan pembalik ubah U kuasa 2 ni di hadapan. Betul lah. Dia ikut syarat lah. Nampak tak? Walaupun ada negatif, tak ada masalah. Letak di hadapan, kemudian 4 jadi tambah 4. Okey, cikgu tuliskan kat sini. U kuasa 2 tambah 4. Okey, negatif kan? Itu. Ini yang Enki cakap tu. Okey, tapi kan dekat sini kan, cuba
PU tunjuk kat saya. Siapa yang hilang Yang tak ada? X. Kalau tadi X, yang ni U. Nampak tak? U. Yep. Mana U hilang? Itu maksud kita tak dapat angka U tu. Maksudnya yang U kuasa 1 kan tak ada kan? Apa maksud dia? Maksud dia B dia kosong lah. Ataupun sifar lah, kita panggil sifar lah. Okey, itu maksudnya. Tak ada masalah, ini masih ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya kita pergi ke subtopik kedua, mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu, dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Baiklah, tentang hubungan ni kan, sebenarnya murid-murid yang batch tahun ni sebenarnya mereka baru belajar hubungan ni, baru dimasukkan dalam sukatan tingkatan 2. Dimasukkan untuk yang baru. Berbanding dengan format sebelum ni, KBSM tu tak ada. Benda tu tiada. Okey, so mungkin ini penonton pun cikgu yakin dah lupa dah ni. Okey. Tingkatan 2 cikgu. Tingkatan 2 kan. Okey, sekarang kita lihat dekat sini. Ini bentuk parabola cikgu cakap tadi. Boleh diwakilkan dengan ungkapan kuadratik. Okey, lepas tu kita pergi kepada fungsi pula. Apa perbezaan dia dua ni? Yang ungkapan ini dia cuma tulis dalam bentuk am, 4x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Tapi fungsi kuadratik ada subjek di depan, iaitu f dalam kurungan x sama dengan. Itu fungsi. Ada F kan? Fungsi lah tu. Macam tu. Dia ada sama dengan dekat situ. Yang ni ada sama dengan? Langsung tak ada. Yang bawah tu fungsi. Okey, sekarang kita tengok. Cikgu terus beritahu bahawa fungsi kuadratik, graf fungsi kuadratik ini mempunyai hubungan banyak kepada satu. Apa maksudnya? Tengok macam mana kita nak lihat ataupun menghubungkan hubungan ni. Yang pertama, apa-apa nilai dekat paksi X, kita anggap dia sebagai objek. Okey, apa-apa nilai pada paksi Y ataupun dalam kes ini fx lah. F dalam kurungan X. Yang ini image. Objek, image. Okey, macam muka kita kan? Objek, tengok cermin, nampak image. Simple macam tu. Okey, sekarang kita tengok. Kalau cikgu letak satu pembaris secara mengufuk macam ni. Okey, kita lihat. Cikgu buat satu garisan warna merah tu. Okey, buang pembaris sekejap. Perasan tak? Garisan ini telah memotong graf ni pada 2 titik. Kiri dengan kanan. Lepas tu yang sebelah kiri X sama dengan sifar. Dia turun dekat situ. Sebelah kanan yang ni cikgu kirakan je lah. Okay. X sama dengan 7/4. Okay. X sama dengan 7/4. Pelik kan? Macam mana boleh ada dua nilai X tapi dari ketinggian yang sama? Ini bermaksud kalau dari segi koordinat, cikgu kira koordinat contoh koordinat dekat sini, kawasan sini. Okay. 7/4 dengan 3. Ingat lagi tak tadi? Apa-apa yang mewakili X sebagai objek, Y objek, sorry. Y sebagai image. Tak apa. Okey, macam ni pula. Kita buat lagi. Objek dia kosong kan ataupun sifar, image dia 3. Nampak kan dekat sini? Kenapa 3 ulang benda yang sama? Maksudnya objek yang berbeza tetapi memberikan image yang sama. Nampak tak? Itulah maksud banyak. Maksudnya ada dua objek kepada satu. Satu tu satu image lah. Sekarang dah ingat dah? Ingat. Okey. Sama juga kalau kamu tak nak pilih garisan ni, boleh buat garisan lain. Contoh macam ni. Tu ada garisan hijau. Bila turun masih ada dua nilai X. Yang ni pun cikgu tak kira lah. Cikgu nak tunjuk, dia akan tunjuk dua nilai lah, berbeza tempat dia. Okey, sekarang bentuk graf fungsi kuadratik. Bentuk dia tadi cikgu dah bagi tahu dah, bentuk dia adalah bentuk parabola. Okey, kalau susah sangat lengkuk lah, kita panggil lengkuk. Okey, tapi ada tak perbezaan lengkuk ini dengan lengkuk ini? Cuba kita tengok betul-betul.
Dekat sini lengkuk dia ke bawah, dia ni macam atas. ke bawah kan, dia macam ke bawah. Okey, so ada titik warna hijau cikgu letak. Okey, yang hijau tu maksud dia apa? Dia terletak paling rendah. Kedudukan yang paling rendah kita panggil minimum. Kemudian okey, yang ini mana lengkung dia di atas. Okey, cuba kita tengok tu part C cikgu buat. Ya. Itu dia, nampak tak, ke atas. Ya. Kemudian dia akan turun balik. Okey, so apa perbezaan dia ni? Yang pertama, bentuk dia kan. Ini bentuk kuadratik dengan titik minimum sebab paling rendah. Ini bentuk kuadratik dengan titik maksimum. Tu nampak tak? Paling tinggi titik tu, dia ada titik maksimum. Macam mana nak bezakan dia? Tengok A, kan tadi kita dah kenal siapa A, siapa B, siapa C. Betul. Itulah dia kegunaan dia. So yang di sebelah kiri ni adalah titiknya di bawah, titik minimumnya di bawah. Yang di sebelah kanan titik maksimumnya di atas. Itu dia. Baik cikgu, kejap lagi kita nak sambung berkenaan dengan fungsi dan juga fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah ni. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita nak bagi peluang cikgu ambil nafas kejap. Kemudian kita akan sambung balik. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 di Didik TV, dan kita masih bersama dengan Cikgu Muhammad Syamim Ahmad Mustafa. Tapi sebelum tu suka saya ingatkan kita semua untuk terus patuh pada SOP penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian face mask ataupun pelitup muka, dan juga lazimi ataupun kerap sanitasi tangan kita. Baik cikgu, kita nak sambung kita punya kelas kita dengan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pembeli ubah. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Sebentar tadi saya dah cakapkan tadi, untuk graf dengan titik minimum, nilai A mesti lebih besar dari sifar. Maksudnya A itu mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Okey. Untuk graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum, nilai A mesti lebih kecil. Lebih kecil tu nombor dia apa? Negatif. Nombor negatif, bijak. Bagus. Okey, mungkin dekat sini nampak tak ada 4x kuasa 2 kan? A dia 4. Tapi mungkin dekat sini A dia mungkin negatif 2. Macam tu. Okey, sekarang kita lihat. Okey, cikgu ada kuis kat sini. Huraikan bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okey, kita ada 2 soalan. Yang pertama dengan yang A ni, yang kedua yang B lah. Okey, dua-dua tu sebenarnya ada trik tu kalau tengok betul-betul ada perbezaan dia. Cikgu tak nak sebut perbezaan apa, tapi cikgu nak murid-murid cikgu di sekolah cuba tengok dulu. Okey, get ready. Cikgu nak pilih siapa siapakah gerangan yang muka akan menjawab serius. persoalan ini. Serius ni. Jiang. Soalan A, cuba jawab soalan A. Nilai A sama dengan negatif 1. Oleh itu, bentuk graf ialah graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum. Jiang cakap tentang nilai A kan? Bagus. Maksudnya dia dengar jelas dekat situ. A sama dengan negatif 1. Okey. Maksudnya A itu kurang daripada sifar kan? So, itu adalah graf kuadratik titik maksimum. Bagus. Okey. Yang soalan B. Soalan B, Sam ada tak? Okey, Sam. Soalan B. Silakan Sam. Nilai A sama dengan negatif 2. Maka bentuk graf ialah graf fungsi kuadratik dengan titik maksimum. Ya ke Sam? Cuba tengok semula. Cuba semak semula. Apakah nilai A dia? Nilai Sam? A negatif 2. Negatif 2 ke? Tak ada negatif 2 lah Sam. Nilai X 2. Cuba tengok tu. 3. Tak jelas je. 2. 2, okey Kalau 2 dia, macam mana graf dia? Macam mana Sam? Graf dia titik minimum. Bagus. Itu dia. Okey. Mungkin
Mungkin Sam sedikit confused tadi cikgu. Bukan Sam tak tahu tapi Sam confused tadi saya rasa. Nak sebut positif negatif tu kan? Mungkinlah. Okey. Sikit. Terus Sam. Okey. Terima kasih Sam. Terima kasih. Inilah dia yang Sam sebut tadi. A itu sama dengan 2, dia melebihi daripada sifar, maka graf kuadratik dengan titik minimum. Okey, seterusnya paksi simetri. Okey, ini juga ciri-ciri dalam graf fungsi kuadratik lah. Apa itu paksi simetri? Okey, cuba kita lihat dekat sini. Warna merah ni, garisan putus-putus ini, kita namakan dia sebagai garisan paksi simetri. Okey, senang saja. Paksi simetri kita boleh olah dia sebagai garis yang selari dengan paksi Y dan melalui titik minimum atau maksimum. Tapi kalau susah sangat, cakap je paksi simetri ini adalah garisan yang membahagikan graf fungsi kuadratik kepada dua bahagian yang sama besar. Macam tu kan? Nampak macam sama besar kan? Ya. Itu saja. Okey, tapi sebabkan kita punya fungsi ini agak sukar kan? Macam tadi dah mengelirukan Sam tadi kan? Ya. Okey, kita akan dibantu dengan satu persamaan tau. Okey, persamaan dia macam ni. X sama dengan negatif B per 2A. Siapa X ini? X ini adalah mana-mana titik dekat paksi X. Macam mana nak tahu? Kena kenal siapa B, nilai B, siapa nilai A yang tadi, yang kita dah buat tadi. Okey, so kalau dalam kes ini, siapa A kita? 4. Siapa B kita? Negatif 7. Siapa C kita? 3. Oh, cikgu tak ada C. Okey, tak apa. So, tengok A dan tengok B. Maka bila masukkan ke dalam rumus, okey, jangan pening kepala, ada kalkulator. Guna kalkulator. Jangan risau. Ya. Okey. Kemudian itulah garisan tu. Inilah persamaan bagi garisan paksi simetri. Okey, sekarang cikgu bagi satu fungsi. Nampak macam susah sikit sebab nilai A negatif. Kali ni, apakah persamaan paksi simetri bagi fungsi f dalam kurungan x sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x. Okey. Murid cikgu yang akan menjawab? Siapa Kita tengok yang tunduk je. Zarifah boleh tak Zarifah? Macam mana Zarifah? X sama dengan 3. Ui, laju. Saya gunakan rumus cikgu negatif B per 2A. Siapa B? 6x. 6. 6, okey. 6. Siapa nilai A? Apakah nilai A? Negatif 1. Bagus. Okey, bagus lah tu. Jawapan dia apa tadi Zarifah? Ulang balik. X sama dengan 3. X sama dengan Okey, seterusnya kita masuk subtopik ketiga. Okey, menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan penambahan nilai A, B dan C ke atas graf fungsi kuadratik f dalam kurungan x sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita lihat dekat sini macam tadi, kita kena tahu nilai perkali untuk x kuasa 2 iaitu nilai A, lepas tu nilai B, lepas tu nilai C. Apa jadi kalau kita tukar-tukar nombor dia? Apa jadi dekat graf tu sendiri? Inilah yang berlaku. Untuk pemala A ini, dia mewakili bentuk dengan saiz. Bentuk yang tadi kita belajarlah, bentuk dengan titik minimum. Satu lagi, bentuk kuadratik dengan titik maksimum. Yang tinggi tu. B pula mewakili kedudukan paksi simetri yang Zarifah baru jawab tadi. Okey, dan yang terakhir C adalah kedudukan pitasan Y. Okey, senang saja ni kita tengok. Okey, yang pertama, ini fungsi dia. Tengok A saja, kita tunjuk A saja. A adalah 4. 4 positif kan? Maksudnya titik minimum rendah, paling bawah sekali. Inilah graf dia. Okey, kemudian apa jadi kalau A tu, okey, cikgu tak nak tukar negatif, nanti semua tahu dia titik maksimum pula. Okey, apa jadi kalau A tu, tengok A cikgu tanya A sama dengan 8. Nampak tak? A tadi 4, sekarang A tu jadi 8. Apa jadi? Graf dia akan jadi macam ni. Dia nampak macam menguncup. Dia nampak lebih tak? Ke bawah lagi. Dia bukan ke bawah, dia macam dia macam nak tutup. Macam menguncup kan, dia macam kita panggil mengecut macam tu kan. Sepatutnya kelebaran dia macam ni. Sekarang lebih kurang lebar kan, macam tu. Okey. Kalau macam ni, macam mana kita nak buat kesimpulan? Nilai A 4,
Ni bertambah pula. Okey, apakah kesimpulan dia? Siapa boleh bagi tahu? Jiang boleh tak Jiang? Ke Junzi? Siapa nak? Junzi senyum. Junzi lah. Junzi macam tunggu turn dia. Okey, Junzi. Baguslah Junzi. Simpulannya adalah semakin kecil nilai A, semakin lebar tengok graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Bagus. Okey, saya ulang balik apa yang Junzi sebut. Semakin kecil nilai A, semakin kembang. Semakin lebar, lengkuk graf. So kalau lebih tinggi nilainya maka akan lebih mengecil ataupun menguncup. Menguncup macam tu. Itu dia. Okey. Susah ke nak ingat? So far yang ni saya mudah ingat, cikgu. Mudah ingat. Ada tak? Kalau terlupa macam mana nak ingat? Kalau rasa. Okey, kalau terlupa saya bagi tips lah. Okey. Kita ada jari. Jari kita macam lengkung macam tu kan? Ya, betul cikgu. So kita boleh anggap dia macam kuadratik lah. Okey, so kita boleh anggap ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Mana angka yang paling besar? 5. Yang ini? Ya. Mana angka yang paling kecil? 1. Saiz dia macam mana? Besar. Angka kecil, saiz besar. Ya. Dalam kes ni A kecil tapi saiz lengkuk besar. Lebar. Itu saja. Kalau lupa tengok jari sendiri, jangan termenung. Itu. Tapi dah ada, boleh gunakan jari sendiri ya. Itu dia. Jangan risau. Semua anggota badan boleh bawa masuk dewan peperiksaan. Okey, seterusnya ini adalah secara kita panggil penyataan yang betul lah. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Okey, seterusnya paksi simetri. Okey, ini yang Zarifah dah buat tadi. Dia dah buat. Okey, rumus ini kita gunakan semula, kita dapat nilai. Okey, kita dapat nilai. Okey, macam mana? Kita tengok dekat sini. Nilai X dekat paksi X lah. Okey. Sini sifar asalan. Ke sebelah kanan positif, betul? Ke sebelah kiri negatif. Ni positif ke negatif? Ini positif. Positif. Tak kisahlah dia 7/8 ke, apakah nombor dia perpuluhan ke, apa ke. Kalau dia positif, dia dekat mana? Kanan ke kiri? Di sebelah kanan. Okey, so macam ni lah kan? Nampak tak? Macam ni dia bergerak tu. Itu dia di sebelah kanan. Itu saja. Okey, sekarang ini bentuk graf kita dan ini paksi simetri kita. Selesailah. Okey, jelas? Okey, sekarang sedikit sajalah. Yang ini macam suka-suka sajalah. Cikgu paling suka kalau semua penonton gunakan rumus ni untuk mengetahui kedudukan paksi simetri berbanding trik yang cikgu akan tunjuk selepas ini. Okey, cikgu akan gunakan mini love. Mini love. Alright. Macam ni kan. Okey, apa yang berlaku dekat sini? Dia macam ni lah. Contoh, ini 7/8. Okey, kita ambil dekat sini lah. Nilai B negatif 7. Nilai dia kecil lah. Okey. Lama. Negatif 7. Macam mana cikgu nak terangkan ni secara pantas? Senang cerita. Semakin besar nilai, tengok ibu jari, semakin besar nilai ke kanan kan? Ke kanan. Nilai besar B tu yang jari telunjuk ni ke kiri. Maksudnya paksi simetri akan bergerak ke kiri. Itu trik dia. Tapi syarat dia A itu positif lah. Untuk A negatif lain pula cara dia. So paling mudah guna rumus ni. So adakah kalau A negatif tu mini love tangan sebelah kiri? Tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Okey. Okey cikgu, baik. Baiklah. So, maksudnya tadi cikgu tunjuk kalau mini love ni di sebelah kanan kita adalah yang besar, dan kalau di sebelah kiri adalah nombornya semakin mengecil lah. Itu dia. Baik. Okey, yang terakhir lah. Yang ini sepantas kilat saja. Nilai C dekat mana graf tu potong paksi Y. Tengok. Dekat sini C kita 3, nampak tak? 3. Nampak tak? Graf ni pergi dekat 3. Saya tukar. Bersama ni saya tukar. Saya tukar kepada ini. Ada C ke tak? Cuba. Cik Azhar tengok. Ada C ke tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada maknanya C berapa? C kosong. Ataupun sifar. So, bila dia sifar, dia dekat mana?
Tu graf dia. Dia potong Pak Siwa juga tapi dia dekat bawah. Ya. Okey, saya tukar lagi satu. Ha ni. C dia berapa? C dia 7. 7. So graf dekat mana? Graf dia dekat atas sikit. Dia akan naik atas. Lebih tinggi dari 3 ni lah. 7 kat sini itu, lah. Ya. Okey, itu saja dan yang terakhir ni mungkin selepas ni kot. Kita akan buat. Itu dia. Alright, kita ready Cikgu dah bagi tips lagi tadi ada kuis. Kita nak dengar ataupun kita nak tengok student-student ataupun murid-murid kita menjawab soalan kejap lagi, tapi kita bagi dia ambil nafas dulu, bagi dia hadam dulu. So selepas ini kita akan menjawab persoalan tersebut. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam Road to Success SPM 2021-2021. Baik, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Muhammad Syamin Ahmad Mustafa. Silakan Cikgu. Baiklah. Yang ini secara ringkas ni soalan dia, antara graf fungsi berikut, manakah yang mewakili fungsi kuadratik ini? F dan kurangan X sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 4X tolak 1. Ya. Okey. Murid-murid cikgu dah sedia. Cuba lihat. Bentuk sama je semua ni. Okey, Iman. Boleh tak Iman? Boleh go. Okey, cuba Iman jawab. Nilai A dia adalah negatif 1. Itu dikurang daripada sifar. Maka bentuk dia perlulah bentuk graf kuadratik dengan titik maksimum. Jadi semua ni dari sini semua ni betul. Semua ni betul. Tengok dulu pada B. Okey. Pilih satu je Man. Daripada B dia B. Okey, nilai B dia? Nilai B dia negatif 4. Bila saya kirakan paksi simetri dia, X sama dengan negatif 2. Jadi graf dia mestilah di bahagian kiri paksi Y. C dia pula adalah negatif 1. Maka jawapan dia adalah B. Okey, jawapan dia adalah B. Okey, cikgu suka jawapan daripada Iman. Dia tunjuk bentuk yang pertama, yang kedua dia bagi tahu B pula. Apa kesan dia? Dia berada di sebelah kiri. Dia guna rumus yang Zarifah pakai tadi. Okey, yang terakhir dia memotong pada negatif 1. Negatif 1 kat bawah tu lah. Macam tu. Okey. Bagus. Okey, sekarang subtopik terakhir. Membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubung kaitkan dengan persamaan kuadratik. Okey, tadi ungkapan. Lepas tu fungsi. Nampak tak? Beza dia ada F dan kurangan X. Last sekali persamaan. Yang terakhir. Persamaan tu ada sama dengan sifar. Itu je perbezaan dia. Sebab tu kita kenal dulu. Dah kenal. Kita tengok graf. Dah tengok graf. Sekarang kita nak selesaikan. Macam tu. Okey. Sekarang kita tengok petikan ni. Okey. Sirhan dan Syarif adalah adik-beradik. Pada tahun 2020, tahun lepas lah tu umur Sirhan dan Syarif masing-masing ialah X tambah 2 tahun dan X tolak 2 tahun. Okey, perkataan masing-masing ni merujuk Sirhan dulu. Yang ini Sirhan punya umur dulu. Baru Syarif. Macam tu. Bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi hasil darab umur dua beradik itu dalam sebutan X. Nampak tak soalan ni? Soalan ini kita panggil dia soalan berstruktur tau. Di mana soalan ini kemudian ada soalan bahagian A, lepas tu bahagian B. Dia macam ada soalan dalam guide. soalan. Ada guide. Okey, kemudian diberi hasil darab umur mereka pada tahun 2020 ialah 5 tahun. Ni tambah daripada sini pula. Dia lain. Okey, kita tengok soalan A dulu. Yang B kemudian. Okey, tengok soalan A. Apa yang berlaku Dia minta hasil darab umur dua beradik itu. Hasil darab. Maksudnya Sirhan darab Syarif. Itu saja. Tapi dia cakap U tahun. U tu apa? U tu subjek. Subjek tu yang kat depan sekali. Yang ini kita panggil dia sebagai apa? Persamaan lah. Kalau ada U macam ni kan. Dia jadi macam tu. Nampak tak? Okey, dia darab saja. Lepas itu yang ini buka balik buku teks saya kata dua. Ada dah diajar ni. Semak balik macam mana. Tak nak bagi tahulah macam mana. Nanti Kang senang tak nak tengok pula buku teks. Okey, ini cikgu dah ringkaskan jadi macam ni. Okey, kemudian soalan B. Tengok ini tahun 2020, ini lepas kita darab jadi macam ni.
U tu apa? U mewakili tahun yang telah didarabkan. Ya. Okey, soalan B dia cakap hasil darab umur mereka tu ialah 5 tahun. Ini bermaksud jawapan yang tadi U tu kita tukar kepada 5. Ini sahaja. Untuk subtopik seterusnya kita akan selesaikanlah, tapi tak ada. Untuk kali ini sampai sini saja. Okey. Okey, yang ini nampak tak? Yang ini paling mudah. Ini kalau kita buat ini maksudnya jalan kerja kita tidak lengkap. Sebab kita mesti buat dia sama dengan sifar lah. Maknanya jawapan terakhir ini paling mudah. Teknik ini belajar bila pula? Belajar masa tingkatan 1. Buka balik buku teks tingkatan 1 pula ni. Okey, kita panggil dia kaedah penghapusan. Okey. Seterusnya sampel soalan. Okey, inilah tadi selepas kita belajar 4 subtopik, cikgu tunjuk sampel-sampel soalan. Ini adalah soalan kertas 1. Okey, mudah saja. Yang ini laju sajalah. Soalan pertama dia tanya yang manakah fungsi yang betul bagi graf ni. Tengok, graf ni graf lengkung kan? Ya. Murid cikgu ke Cik Azhar je nak jawab yang ni? Yang mana? Yang ni. Mana satu ni rasa-rasa ni? A, B, C, D. Kita utamakan dia orang. Utamakan dia orang. Okey, siapa nak jawab? Tapi saya tahu itu dia titik minimum cikgu kan? Jangan cukup. Okay. Siapa nak jawab? Cepat. Yang ini. Siapa murid cikgu yang nak jawab ni? Saya nampak macam Junzi dah senyum-senyum macam nak jawab. Junzi? Betul ke Junzi? Junzi jawab saja Junzi. Adakah jawapannya A, B, C atau D? Junzi, jangan unmute tu. Jawab apakah jawapan dia? Jawapan dia cikgu. Jawapannya C. C, okey, betul. Jawab dekat sini jelaslah. X kuasa 2 dia dekat situ saja. Yang lain tak ada. Okey. Kemudian soalan seterusnya, yang ini pula. Nyatakan nilai B. Nampak tak warna merah tu? Apa tu Cik Azhar? Merah tadi. Itu garisan simetri. Garisan simetri yang Zarifah punya lah ni. Zarifah lah jawab yang ni. Zarifah, apa jawapan dia? Zarifah selalu kalau dia nak jawab mesti dia tunduk kepala. Saya tahu dia tengah mengira tu. Okey, Zarifah, silakan Zarifah. A, negatif 4. Negatif 4, okey. Adakah jawapan dia betul, cikgu? Negatif 4, jawapan dia betul. Negatif 4. Bagus, tahniah Zarifah. Ini. Okey. Kenapa kan negatif 4 tu? Sebab dia pakai rumus tadi. Okey, secara ringkasnya cikgu tulis kat sini. Oh. Sekejap saja. Ya, cikgu. Di bawah, cikgu. Bawah? Di bawah tu. Oh, di sini. Okey. Okey. Okey, di sini nilai B kita yang tak tahu ni, kita gunakan rumus kan. X sama dengan negatif B per 2A. Ya. Okey, tengok ini paksi X, ini jawapan dia. Maka negatif 1 sama dengan negatif kurungan B, kita memang tak tahu. Ya. Per 2, A kita siapa? Negatif 2. Guna kalkulator lah. Dapat jawapan. Dapat jawapan. Okey. 4. Kemudian, yang ini adalah soalan terakhir lah. Okey. Tadi cikgu dah tunjuk 2. Yang ada ABCD tu. Itu kertas 1. Okey, macam mana pula dengan kertas 2? Okey, contoh macam soalan ini soalan bahagian A. Alright. Okey, mungkin cikgu bantu dekat sini, cikgu bacakan. Ini adalah segitiga bersudut tegak. Nampak ada kotak tu, itu sudut tegak. Kemudian diberi panjang PR 25. Ini Raja ni sebenarnya dah diperkenalkan semasa tingkatan 1. Ya. Topik terakhir, teorem Pythagoras. Okey, cikgu tunjuk sajalah cara jawapan dia. Bila diberi PR, ini adalah sisi yang paling panjang. Bila sisi paling panjang, teorem Pythagoras mesti ada dalam kepala. Okey. Ya. Apa yang Pythagoras cakap? Dia cakap hasil tambah sisi yang lain yang bukan yang panjang tadi, kuasa 2 kan akan dapat jawapan PR. Itu sajalah. Itu cara kita membentuk persamaan. Secara ringkasnya cikgu tuliskan. Ini yang paling panjang tu kan. PR kuasa 2 sama dengan ni, sama dengan ini tambah ini. Yang bukan panjang tu. Maksudnya X tambah 13 kuasa 2 tambah dengan X tolak 4 kuasa 2. Inilah cara kita membentukkan persamaan kuadratik. Okey, itu sajalah. Alhamdulillah. Banyak
ilmu yang kita dapat banyak kita dapat daripada fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Alhamdulillah, sedar tak sedar sebenarnya kita dah berada di penghujung Road to Success SPM 2021 untuk subjek matematik bersama dengan Cikgu Muhammad Syamim, Ahmad Mustafa dan adik-adik semua okey ke? Faham ke? Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak cikgu kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini dan juga berkongsi ilmu dan kepada anda semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah tahun ni dia akan mengambil SPM tahun ni, dan dengan pandemik COVID-19 ini kami doakan supaya dia dapat sukses setelah InsyaAllah dapat membanggakan diri dia ke masa depan dia juga. InsyaAllah dapat membanggakan kami bapa dan juga pendidikan sekolah. Semoga semua anak-anak yang mengambil SPM tahun ini diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan, kelancaran hati dan tulisan untuk menjadi dalam tulisan yang baik, insyaAllah. Dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, harap anak-anak semua dapat menjawab peperiksaan dengan baik dan berusaha mengharui cabaran ini. Semoga dari bantuan pihak berbagai, anak-anak dapat mencapai kejayaan. Didik TV KPM